Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyyil karim وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. InsyaAllah tuan-puan, kita seperti yang kita maklum, malam ni kita akan sambung kuliah kita, anjuran surau Puncak Alam, kitab Ta'lim Muta'alim ataupun pelita penutup, ataupun kita panggil juga sebagai kitab adab-adab menuntut ilmu dan juga mengajar, ilmu. Jadi ini antara tanda ketinggian dan kebesaran ilmu syariat ataupun ilmu syarak, sehingga kita nak belajar dia ataupun kita nak ambil dia ada protokol yang tertentu, ada etika yang kita mesti follow untuk pastikan bahawa ilmu yang kita dapat ini ilmu yang berkat dan ilmu yang manfaat, yang ada benefit untuk diri kita dan juga untuk ummah ataupun untuk orang lain. InsyaAllah kita akan sambung masih lagi dalam fasa yang pertama. Dalam fasa yang pertama, pemilihan ilmu yang wajib didahulukan. Itu fasal yang pertama. InsyaAllah kita akan masuk fasal kedua ke datang. Ini yang terakhir. Pemilihan ilmu yang pertama iaitu ilmu dipanggil ilmu hal. Dan malam ini kita akan sambung ilmu fardu kifayah. Iaitu ilmu fardu kifayah. Ilmu hal ataupun ilmu fardu ain yang telah kita sebut, yang telah dibincangkan oleh musannif dalam kitab kita ini, terbahagi kepada 3 ilmu yang wajib kita dahulukan. Sebelum daripada kita belajar ilmu-ilmu lain, kita wajib dahulukan ilmu asas, ilmu fardu ain ataupun dipanggil ilmu hal. Itu nama-nama dia. Ilmu asas ini ada beberapa nama yang kita panggil nama fardu ain. Popular dalam masyarakat kita tuan-puan dipanggil ilmu fardu ain. Ataupun nama dia ilmu hal. Ilmu hal ini ilmu yang diperlukan hal. Hal ni maknanya setiap saat dan ketika. Ilmu yang diperlukan untuk kita guna dia. Itu panggil ilmu yang diperlukan setiap masa untuk kita guna setiap masa. Seperti kita nak guna setiap hari. Apa yang kita perlu guna setiap hari, kita nak solat setiap hari, maka kita mesti tahu tata cara mendirikan solat dengan betul, dengan sempurna, sebagaimana diajar oleh Nabi kita, yang panggil tadwin, yang dibukukan oleh para ulama di dalam kitab-kitab ulama. Itu dipanggil ilmu yang diperlukan setiap masa, setiap hari. Ilmu bersuci kita perlukan tuan-puan setiap hari. Kenapa? Kerana kita kencing setiap hari, kita qada hajat setiap hari, kita basuh najis setiap hari. Itu dipanggil ilmu hal, ilmu fardu ain. Ilmu yang diperlukan oleh umat Islam, oleh mukallaf untuk dia melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua bidang. Contoh dalam bersuci, maka sebelum dia bersuci dia mesti tahu syarat sah bersuci. Maka itu dipanggil ilmu yang diperlukan setiap saat ataupun setiap masa. Dipanggil apa? Ilmu fardu ain ataupun dalam nama lain dipanggil ilmu hal. Dan yang kedua malam ni kita nak bincang tuan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ini iaitu dipanggil ilmu yang diwajibkan ke atas segelintir umat Islam di dalam satu qaryah, dalam satu kawasan, dalam satu qaryah, dalam satu negeri, dalam satu tempat, diwajibkan sebahagian umat Islam, maka gugur kefarduan itu ke atas seluruh umat Islam yang lain. Maka ilmu itu dinamakan ilmu fardu kifayah. Dia punya standard dia, level dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kategorikan, Allah dah standardkan ilmu ini
asasnya ataupun umumnya ada dua standard. Standard yang pertama dipanggil standard ilmu hal, ilmu fardu ain, ilmu diperlukan oleh setiap umat Islam, ilmu diperlukan oleh setiap mukallaf, kerana setiap orang nak solat, setiap orang nak keluar zakat, setiap orang nak puasa di bulan Ramadan, setiap orang nak bersuci, setiap orang nak mandi wajib, setiap orang nak kena ambil wuduk, nak mendirikan solat, maka itu dipanggil ilmu standard yang pertama, ilmu hal ataupun ilmu fardu ain, iaitu hukumnya Allah tuntut, Allah paksa ke atas seluruh mukallaf, ke atas setiap umat Islam yang statusnya mukallaf untuk belajar sehingga faham supaya boleh melaksanakan setiap fardu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Standard yang kedua, ilmu standard yang kedua dipanggil standard fardu kifayah. Fardu kifayah ini, standard fardu kifayah ini hukumnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memaksa, tidak mewajibkan ke atas setiap orang mukallaf. Setiap orang Islam yang statusnya mukallaf tidak diwajibkan ke atas setiap individu mukallaf. Tidak. Tetapi diwajibkan segelintir sahaja, sebahagian sahaja. Seorang lakukan, maka gugur ke atas seluruh umat Islam yang berada dalam satu qaryah tersebut. Ini dipanggil ilmu, level dia ilmu kifayah. Kifayah ni asal dia, makna dia memada. Cukup kifayah, kafa yakfi kifayah. Cukup memadai seorang melakukan, dia mengerjakan kefarduan ini, maka gugur kefarduan ke atas orang lain. Itu dipanggil ilmu fardu kifayah. Baik, insyaAllah tuan-puan, malam ni kita nak bincang secara santai-santai level ilmu yang kedua dalam fasal yang pertama. Ini fasal pertama ni fasal penutup dalam pemilihan ataupun tajuk fasal pertama lebih fokus kepada pemilihan ilmu yang wajib kita dahulukan. Ini sangat penting tuan-tuan, etika menuntut ilmu, adat menuntut ilmu. Adat menuntut ilmu syarak, dia tak boleh langkau, tak boleh skip terus kepada ilmu pertengahan, ilmu-ilmu lain. Tanpa kita mendahulukan ilmu asas, tanpa kita mendahulukan ilmu yang basic, yang dinamakan ilmu fardu ain. Ini dia punya etika dia punya adab di dalam menuntut ilmu ilmu syariat. Sama juga konsep tuan-puan, ilmu lain pun sama juga. Ilmu fardu kifayah lain pun sama. Kita mesti follow dia punya flow dia, tak boleh langkau. Kalau langkau menyebabkan kita tak dapat ilmu ataupun tak faham ilmu yang kita akan dapat. Sama saja konsep dia. Ini konsep dalam agama. Kita mesti dahulukan ilmu yang basic, ilmu yang dianggap sebagai fardu ain. Kenapa? Kerana tuntutan itu Allah paksa. Tak terlepas walaupun seorang, kalau sekira dia skip, sekira dia tak cakna, sekira dia langkau, dia tak bereskan ilmu fardu ain, kemudian dia langkau ambil ilmu fardu kifayah, maka dia tidak akan lepas tanggungjawab dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetap dia menjadi kesalahan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tetap dia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat kelak. Akan ditanya oleh Allah kenapa tidak bereskan tanggungjawab mencari, menuntut ilmu asas ini. Kenapa? Kerana ilmu basic, ilmu asas, ilmu fardu ain, ilmu hal ditaklif ataupun dipaksa oleh Allah Ta'ala untuk belajar ke atas setiap orang mukallaf. Baik, settle tuan-puan. Kita terus kepada ilmu yang kedua pada malam ini. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Tadi sambil-sambil kita menunggu jemaah ataupun kawan-kawan kita, kita intro dulu, kemudian kita boleh masuk. Dah ada lebih kurang 12 mata memandang. InsyaAllah terus kita kepada tajuk kita, muka surat 6 tuan-puan. Kalau kitab ta'lim muta'alim Melayu ataupun ta'lim muta'alim Jawi ni dia agak complicated sedikit bahasa dia insya-Allah, tapi kita akan tukar kepada bahasa moden tuan-puan, jangan bimbang. Kita baca dulu mengikut gaya bahasa kitab turas, gaya bahasa kitab lama, kemudian kita akan alih kepada gaya bahasa moden ataupun gaya bahasa terkini. Yang penting kita kita baca kitab turas, dia ada disiplin yang kita mesti follow. Jangan kita skip kerana dia ada nilai. Kitab turas ni tuan-puan, dia ada nilai yang tersendiri, dia ada gaya bahasa yang berkualiti, dia ada mutu dia. Dia ada estetika, dia ada nilai estetika bahasa dia. Tidak boleh kita skip. Kerana dia ada zauq, dia ada ke'izzah, dia ada izzah yang tersendiri. Itu kalau kita nak baca kitab turas, kita mesti pertahankan cara dia. Cuma kita strategi kita ataupun teknik kita alih kepada bahasa kita.
Tapi kita kekalkan gaya bahasa dia dengan dia punya orang panggil tak meninggalkan dia punya gaya-gaya bahasa yang penting-penting, ibarat-ibarat asas kita baca domain-domain kita jelaskan, dan itu merupakan orang panggil keelokan gaya bahasa kitab Turas. Baik. Muka surat 6 tuan-puan, mungkin tuan-puan jemaah Syifa biasanya baca Rumi. Saya tak pasti Rumi, mungkin Abang Zaki boleh mention Rumi itu berapa muka surat, saya tak pasti. Baik. Dalam kitab Arab, dalam matan asal dia ada tajuk dia Fardul Kifayah. Banyak versi tuan-puan, kitab Ta'limut Ta'lim banyak versi, sama ada dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu tu dia tak banyak versi sangat. Dia cuma just orang panggil dalam bahasa Jawi dan bahasa Rumi. Tapi kalau dalam kitab Arab memang banyak cetakan. Fardul Kifayah. Baik. Maka wajiblah atas tiap-tiap orang Islam. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Maka wajiblah atas tiap-tiap orang Islam memeliharakan perangai, menjaga tingkah laku. Yang kata perangai itu apa? Dan kelakuan. Dia punya atah tafsir. Nak menafsirkan perangai itu apa? Dan kelakuan, iaitu tingkah laku karakter kita. Kena jaga tingkah laku kita dan karakter kita ataupun perangai kita. Ini akhlak kita, ini penutup dia. Baik, dan ada pun, ini masuk tajuk hari ini, iaitu memelihara, menjaga ilmu fardu kifayah. Inilah yang menjadi hari ini tuan-puan, yang menjadi trend semasa kita. Hampir majoriti umat Islam tuan-puan, mereka akan berduyun-duyun untuk mempelajari, untuk menutup ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah ini tuan-puan selain daripada ilmu fardu ain. Mudah kita faham. Selain daripada ilmu fardu ain, selain daripada ilmu aqidah, selain daripada ilmu fiqh, selain daripada ilmu tasawuf, selain itu dipanggil ilmu fardu kifayah. Sama ada ilmu kedoktoran, ilmu mantik, ilmu apa lagi tuan-puan, ilmu balaghah, ilmu hadis, ilmu tafsir Quran, ilmu engineering, banyak lagi ilmu-ilmu yang selain daripada ilmu fardu ain, maka kesemuanya dipanggil ilmu fardu kifayah yang menjadi daya tarikan dan tumpuan seluruh umat Islam zaman hari ini. Hari ini tuan-tuan, trend hari ini orang meninggalkan ilmu asas ini kerana tidak menjadi orang panggil daya tarikan, bahkan orang menduyun-duyun, orang panggil ceburi bidan ilmu fardu kifayah semata-mata untuk tuntutan zaman dan juga keperluan semasa. Tapi ingat, tidak menjadi kesalahan fardu kifayah tuan-puan. Para ulama kita dulu pun belajar ilmu fardu kifayah, tetapi kita mesti follow dia punya flow dia. Kita mesti ikut dia punya flow, ikut urutan dia. Flow dia tuan-puan, settlekan fardu ain, bereskan ilmu fardu ain, kemudian kita belajar ilmu fardu, kita belajar ilmu fardu kifayah. Itu dia punya standard yang telah ditetapkan oleh para ulama. Bukan menjadi kesalahan. Bahkan para ulama kita, ramai ulama kita, hampir majoriti para ulama kita, mereka mahir dalam ilmu fardu kifayah. Mereka mahir dalam ilmu astronomi, ilmu falak, mahir dalam ilmu hadis, mahir dalam ilmu tafsir, mahir dalam ilmu balaghah, mahir dalam ilmu mantik, mahir dalam ilmu ada ulama kita mahir dalam ilmu kedoktoran tuan-puan, tabib. Tabib ini bukan orang biasa, tapi ulama kita juga tabib. Tidak ada pemisahan di antara ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Kenapa? Kerana ilmu kifayah itu merupakan ilmu akhirat. Kalau sekiranya kita ikut dia punya syarat dan dia punya terma yang telah ditetapkan oleh para ulama. Yang menjadi dui itu ataupun jadi dua itu, ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat, dia tak ikut. Menyebabkan tak akan boleh dibawa ke akhirat. Ilmu dunia yang dia belajar tak akan dapat pahala untuk dia dapat di akhirat kelak. Kenapa? Kerana dia tak ikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama. Itulah malam ni insya-Allah kita akan tetapkan. Kita akan bincang, kita akan sebut syarat asas untuk pastikan kita dapat ilmu ataupun dapat dia bukan dapat ilmu, dapat pahala fardu kifayah. Maknanya ilmu fardu kifayah itu, ilmu kedoktoran itu, ilmu hisab, ilmu matematik itu kita belajar,
dapat pahala dan dikira ilmu akhirat. Kenapa? Kerana apabila ada pahala sahaja tuan-puan, itu dikira amalan itu amaran akhirat. Kita boleh tuntut, kita boleh claim pahala kita di akhirat, bermakna kerja buat kita itu sebenarnya bukan kerja buat dunia, tetapi termasuk kerja buat akhirat. Walaupun ilmu itu nampak ilmu dunia, kita nampak ilmu matematik, ilmu biologi, ilmu sains, ilmu medik, ilmu kedoktoran, nampak ilmu dunia, tetapi sebenarnya kalau kita ikut dia punya syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama, akan dapat pahala di akhirat, dapat pahala fardu kifayah. Yang menjadi dunia sekarang ini tuan-puan, sebab kita skip, kita tak tinggalkan syarat, kita langkau terus mengambil ilmu dunia, tak menjadi fardu kifayah, tak dapat pahala fardu kifayah apabila kita meninggalkan syarat. Itu paling penting tuan-puan. Kita nak betulkan, nak setting betulkan mindset kita di antara orang memisahkan di antara dunia dan akhirat, dan orang tak berapa clear apa makna dunia dan apa makna akhirat. Dunia itu, ilmu dunia itu kita boleh jadikan dia amalan akhirat kalau kena cara dia. Kalau kita ikut cara yang ditetapkan oleh ulama. Apa saja ilmu dunia, apa saja aktiviti dunia, boleh kita tukarkan, boleh kita jadikan akhirat dengan syarat kita ikut beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Kerja dunia kita boleh jadi akhirat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan adapun memeliharakan baran yang jatuh ia baran pada setengah-setengah daripada ketika. Ini dia kata bahasa yang aras tinggi. Bahasa yang agak tough dan agak sukar untuk kita faham, tapi insya-Allah tuan-puan kita belajar kita boleh faham. Dan adapun dia panggil muqabil. Muqabil ini dia panggil apa? Dia panggil sambungan ataupun lawan kepada ilmu sebelum daripada ini. Sebelum daripada ini dia ada bincang ilmu hal ataupun ilmu fardu ain. Kemudian lawan kepada ilmu fardu ain ataupun dia punya pasangan dia kepada ilmu fardu ain, iaitu ilmu fardu kifayah. Itu dia panggil muqabil. Adapun wa amma hifzu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin fa fardu ala sabilil kifayati idza qama bihi al-ba'du fil baldati saqata 'anil baqin fa in lam yakun fil baldati man yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'thami fayajibu 'ala al-imami an ya'murahum bidzalika wa yujbiru ahlal baldati 'alayhi. Itu dia punya matan asal dia. Baik, kita tengok terjemahan dia. Dan adapun memelihara baran. Baran ni tuan-puan kena pada apa? Perkara yang berlaku. Itu dia panggil baran. Adapun memelihara, adapun menjaga perkara yang akan berlaku. Bila? Pada setengah-setengah daripada ketika. Yang ini pada sebahagian masa yang akan datang. Apa yang dia nak cerita tuan-puan? Dia nak ceritanya ilmu yang bukan berlaku, bukan diperlukan setiap masa kita. Tidak. Bukan ilmu diperlukan setiap masa. Kalau ilmu nak basuh berak, diperlukan setiap masa. Ketika hari-hari kita berak, hari-hari kita kecin tuan-puan. Kita nak basuh kecin, kita perlu ilmu, kita perlu dia punya ilmu ataupun syarat sah membasuh kencing. Kita panggil dalam fiqh, kita panggil apa dia dalam fiqh? Kita panggil apa nama tu? Bahasa dia, istilah dia istinja. Istinja dengan batu. Istinja dengan batu dan istinja dengan air. Baik. Kita nak basuh kencing kita perlukan kepada ilmu. Kita perlukan kepada syarat sah. Maka itu dipanggil ilmu hal. Di sini bukan. Jadi nak cerita ini perkara, menjaga perkara yang akan berlaku pada sebahagian masa akan datang, termasuk di dalam fardu kifayah. Tu. Maka iaitu memelihara ilmu ataupun perkara yang berlaku, bukan setiap masa berlaku tapi sebahagian masa akan datang, maka iaitu fardu kifayah. Iaitu fardu kifayah.
apabila berdiri, berdiri ni maksudnya melaksanakan dengan fardu kifayah itu oleh segelintir orang pada satu negeri. Nescaya gugurlah daripada yang lain. Nescaya gugurlah kefarduan daripada orang lain yang berada di dalam satu negeri, satu qaryah, satu qaryah. Maka jika kita baca dulu tuan-puan, kemudian saya akan buat remusan poin yang pertama. Jadi kita nak sebut 2 poin saja malam ni. Dalam kitab ni kita nak baca 2 poin saja. Maka jika tiada ada pada negeri itu, tidak ada orang yang melaksanakan ilmu fardu kifayah, tidak ada orang yang menuntut ilmu fardu kifayah dalam negeri itu, maka jika tiada ada pada negeri itu satu orang yang berdiri dengan dia, satu orang yang melaksanakan dengan dia dengan tuntutan fardu kifayah, nascaya, jawab jika, nascaya bersekutu sekalian mereka itu pada dosa. Nascaya sekalian mereka berada dan negeri itu berdosa. Ini ilmu fardu kifayah. Kalau siapa yang tak melakukan, seorang tak buat tuan-puan dalam negeri itu dan qaryah itu, tuntutan fardu kifayah ini menyebabkan setiap orang yang berada dalam negeri itu menanggung dosa. Ini beza dengan ilmu fardu ain. Kalau ilmu fardu ain, kalau setiap orang tak buat, setiap orang akan menanggung dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang tidak melakukan, tidak menuntut mencari ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu mengenal Tuhan sehingga dia kenal, menyebabkan setiap orang di tempat itu, di mana saja, mereka akan menanggung dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana tuntutan dalam ilmu fardu ain, tuntutan ke atas setiap orang, setiap individu yang berada di dalam satu tempat itu. Tetapi berbeza dengan ilmu fardu kifayah. Kalau ilmu fardu kifayah, seorang tak melakukan, kalau semua tak buat, tidak ada seorang pun yang bantu untuk melepaskan kefarduan, menyebabkan seluruh orang mukallaf yang berada dalam qaryah itu menanggung dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau seorang buat, gugur kata orang lain. Contoh, sekejap lagi kita bagi contoh. Maka wajiblah apabila sekurang-kurang seorang mesti bangkit, mesti ada sekurang-kurang seorang untuk melepaskan fardu kifayah ini. Kalau seorang pun tidak ada yang buat, maka wajiblah ke atas raja, yakni ke atas pemerintah, bahawa menyuruh ia pemerintah akan mereka itu, akan ahli qaryah itu, dengan dia, ahli qaryah itu, dengan yang demikian itu, dengan mengerjakan, yakni dengan mengerjakan perkara ataupun pekerjaan yang termasuk di dalam ilmu fardu kifayah. Dan mengerasi, dan pemerintah itu kena paksa dia, dan mengerasi ia pemerintah, ia raja dengan makna pemerintah, mengerasi ia pemerintah akan ahli negeri, akan ahli qaryah itu, atas demikian itu demikian mencari ilmu fardu kifayah, melaksanakan tuntutan fardu kifayah. Baik, maka dikatakan bahawa mengetahui barang yang jatuh. Ini poin yang kedua. Last kita nak sebut malam ni. Baik, sebelum kita nak masuk poin yang kedua, maka tu masuk poin yang kedua. Baik, kita nak buat rumusan poin yang pertama, tuan-puan. Poin yang pertama ini dalam dalam fardu kifayah ataupun dalam pemilihan ilmu fardu kifayah, apa yang dia nak sebut? Yang pertama, menjaga perkara yang akan berlaku pada sebahagian masa akan datang, termasuk dalam fardu kifayah, dan memadai sebahagian orang lain yang melaksanakannya dalam sebuah qaryah itu, maka gugurlah kefarduan ke atas seluruh ahli qaryah. Apa dia tuan-puan ilmu ini? Dia nak cerita dalam poin yang pertama ini,
yang kata kita kena jaga perkara yang akan berlaku. Apa makna perkara akan berlaku? Kita kena jaga ilmu fardu ain yang bukan diperlukan setiap masa tetapi diperlukan pada waktu-waktu yang akan datang. Itu maksud dia, perkara yang akan berlaku. Kita perlu jaga ataupun kita perlu melakukan. Kita mesti melakukan perkara yang termasuk di dalam ilmu fardu kifayah, iaitu ilmu yang diperlukan bukan setiap masa tetapi diperlukan pada masa akan datang. Sekurang-kurangnya seorang melakukan dalam satu qaryah itu menyebabkan ataupun boleh menggugurkan ke atas semua kawasan ataupun ahli qaryah yang berada dalam satu-satu qaryah. Baik, settle tuan-puan. Kita dah faham. Pertama, ilmu fardu kifayah itu kita dah faham. Tuntutan fardu kifayah kita dah faham. Dan yang ketiga, kita nak bagi contoh. Apa contoh ilmu fardu kifayah? Dan yang paling penting tuan-puan, last sekali kita nak bagi contoh. Apa syarat untuk mendapat ilmu, mendapat pahala kifayah? Ini bahaya tuan-puan. Kalau kita tak tahu syarat, menyebabkan kita akan burn. Menyebabkan kita hanya belajar ilmu fardu kifayah, tak dapat pahala fardu kifayah. Bukan pahala fardu ain, pahala fardu kifayah tak dapat. Rugi saja kita di dunia tuan-puan, pulun. Belajar 20 tahun belajar ilmu fardu kifayah. Lepas belajar ilmu fardu kifayah, keluar kerja, dapat gaji, hidup mewah, tapi pahala tak dapat. Duit dapat, ilmu dapat, duit dapat, profession dapat, kerja hidup boleh hidup mewah di dunia, tapi pahalanya tak boleh bawa ke dunia, ke akhirat. Di akhirat hidup papa kerdana, di akhirat hidup tak semewah di dunia, maka sangat rugi tuan-puan kalaulah kita tak tahu cara-cara dia. Bahkan inilah menjadi trend semasa kita. Kita pulun, kita meletakkan ilmu fardu kifayah di hadapan, berduyun-duyun, majoriti semua mencari ilmu fardu kifayah tanpa tahu cara untuk dapat pahala fardu kifayah. Sangat rugi. Baik, kita dahulukan 1, 2, 3, 4. Kita dahulukan pertama, kerana kita nak sebut 4 benda dalam poin pertama ini. Dalam poin yang pertama tuan-puan, ada 4 benda yang kita nak sebut. Yang pertama, kita kena tahu apa dia fardu kifayah. Yang kedua, kita kena tahu tuntutan fardu kifayah. Tuntutan dia. Dan yang ketiga apa tuan-puan? Yang ketiganya ialah, yang ketiga contoh. Kena tahu contoh apa dia fardu kifayah. Supaya kita boleh beza yang mana kifayah, yang mana. Yang keempat tuan-puan, paling penting, syarat untuk lepas ataupun syarat untuk dapat pahala kifayah. Pahala fardu kifayah. Pahala fardu tapi kifayah. Yang tadi pahala fardu tapi ain, dia beza. Pahala pun beza. Level pun beza, pahala pun beza, walaupun dia berada dalam ranking pertama, dalam ranking fardu. Kerana fardu ada 2. Fardu yang pertama fardu ain, fardu yang kedua fardu kifayah. Baik. Pertama tu tuan-puan, yang kita panggil fardu kifayah ni apa dia? Ilmu fardu kifayah kena tahu. Ringkas saya nak sebut tuan-puan, saya ulang sekali lagi. Ilmu fardu kifayah ialah ilmu yang diperlukan bukan setiap saat dan masa, tetapi diperlukan untuk akan datang. Itu beza dia, mudah saja. Kalau ilmu diperlukan setiap saat dan setiap masa, itu dipanggil ilmu hal. Itu beza di antara hal dan kifayah. Kalau ilmu hal, ilmu yang diperlukan setiap masa untuk melakukan kewajipan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita panggil ilmu hal. Tetapi fardu kifayah apa dia? Ilmu fardu kifayah iaitu ilmu yang diperlukan bukan setiap masa, tapi ilmu ini diperlukan untuk kita guna akan datang. Mudah saja. Baik, yang kedua tuntutan. Apa tuntutan dia? Tuntutan fardu kifayah iaitu Allah Ta'ala paksa, Allah Ta'ala tuntut dalam satu qaryah, sekurang-kurang seorang melakukan fardu kifayah, maka boleh menggugurkan seluruh umat Islam yang berada dalam qaryah itu. Satu yang kedua. Yang ketiga apa dia? Yang ketiganya contoh. Apa contoh
termasuk dalam hukum fardu kifayah. Contoh yang pertama tuan-puan, banyaklah contoh, kita bagi 2-3 contoh saja. Contoh yang pertama tuan-puan, ilmu kedoktoran. Dalam satu qaryah, dalam satu negeri, kena ada seorang yang belajar ilmu kedoktoran. Seorang yang belajar ilmu kedoktoran. Walaupun dia tak jadi doktor, tapi dia belajar ilmu kedoktoran, dia tahu dan dia boleh, dia ada basic, dia ada asas untuk, orang panggil apa? Untuk merawat secara asas. Walaupun tak pakar, tak semestinya pakar. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Ustaz Pendi cakap apa? Lain saya teruk. Okey, tak apa. Lain dia ada puncak, dia tinggi sangat. Puncak alang kan tinggi. Ustaz Pendi duduk tinggi sangat tu yang jadi lain tak sampai tu. Baik. Contoh yang kedua apa tuan-puan? Contoh yang keduanya ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit tuan-puan, dia memang sunat. Sunat, tetapi setengah pandangan ulama menyatakan termasuk dalam fardu kifayah. Bukan mengurus orang mati. Mengurus orang mati memang kita tahu fardu kifayah. Mengurus orang mati termasuk dipanggil apa? Termasuk fardu kifayah. Itu kita dah tahu, kita dah maklum. Sembahyang, pengurusan mayit itu termasuk fardu kifayah. Baik, ziarah orang sakit. Begitu juga ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit ini juga setengah ulama mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah. Kena ada dalam satu qaryah itu, kalau ada orang sakit, kena ada orang yang melawat. Kena ada orang yang ziarah. Walaupun seorang yang ziarah menyebabkan gugur kata seluruh orang qaryah itu yang tak pergi ziarah. Bukan semua dalam qaryah itu kena pergi ziarah. Kita ada qaryah, kita bukan kampung tu apa qaryah. Qaryah ni berkumpul beberapa kampung, qaryah Jumaat. Dalam qaryah kita ini ada 4 taman, ada 4 kampung, maka 4 kampung 200 orang. Kita tahu si fulan bin si fulan sakit. Maka 400 orang adakah wajib semua kena pergi ziarah? Tak wajib. Seorang yang pergi, JK mana-mana surau pergi, ataupun Tok Iman pergi melawat, gugur kata orang lain yang tidak pergi melawat. Itu besar pahala dia. Banyak lagi contoh tuan-puan, fardu kifayah ni. Contoh yang ketiga apa dia? Contoh yang ketiganya, solat jemaah. Bukan Jumaat, solat jemaah. Jadi solat jemaah ini qaul mu'tamad dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, dia fardu kifayah. Dia wajib tapi kifayah bukan aini. Adapun qaul dhaif, sahaja yang kata wajib aini. Siapa tak sembahyang jemaah menyebabkan tak sah solat dia seorang diri. Itu qaul dhaif dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i dan qaul mu'tamad mazhab lain. Adapun mu'tamad dalam mazhab Syafi'i fardu kifayah solat jemaah. Sebab itulah sekurang-kurang dalam qaryah ini kena ada 2 orang tuan-puan, imam dan makmum. Siapa yang bantu, contohlah zaman pandemik COVID-19 tuan-puan, dibenarkan sebab tu kerajaan dia tak tutup terus. Dia tutup untuk orang awam, tapi dia benarkan untuk AJK pergi solat setiap waktu. Kenapa? Untuk lepaskan tuntutan fardu kifayah. Ini panggil apa, Jabatan Agama Islam, dia tahu. Dia tahu tuntutan. Sebab itu ini pemerintah. Dia tahu tuntutan fardu kifayah. Sebab itu walaupun tutup, zaman pandemik COVID-19 ni walaupun semua tutup itu untuk orang awam saja, tetapi operasi seperti biasa solat Jumaat, solat 5 waktu. Kenapa? Kerana solat 5 waktu ini wajib kifai, sekurang-kurang 2 orang mesti ada dalam satu kampung atau satu tempat. Kalau Jumaat tuan-puan, dia tak kira qaryah. Ini beza dengan Jumaat. Kalau Jumaat, dia kira qaryah. Tetapi kalau sembahyang jemaah, dia tak kira qaryah. Dia kira tempat kediaman. Kalau kita kediaman, taman kita ada 4 orang. Taman kita ni, satu taman ini tak ramai, ada 4 orang saja. Maka 4 orang itu dianggap mesti, dianggap penempatan itu dianggap satu tempat. Mesti ada
syiar, mesti ada sembahyang jemaah di tempat itu walaupun penduduknya ada 4 orang sahaja. Maka 4 orang tu tuan-puan, setiap Jumaat, setiap waktu dia kena gili. Janganlah satu waktu kosong 4 orang tak sembahyang Jumaat. Maka menyebabkan haram ke atas 4 orang penduduk itu kerana tidak mendirikan solat jemaah. Jadi kalaulah penduduk situ 4 orang, 2 orang sahaja yang mendirikan jemaah, gugur ke atas 2 orang lagi yang tak datang. Ataupun ramai hari ni tuan-puan, hari ni satu taman ini sampai 400 orang. Satu taman ini 200 orang. Yang datang hanyalah 4 orang. Yang datang hanyalah 10 orang. Yang datang hanyalah 6 orang. Pandemik ini tuan-puan, yang boleh datang hanyalah 6 orang AJK saja. Maka gugur kata orang lain. Sebab tu pahala sangat besar. Inilah dibincang dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Dalam satu tajuk khusus tuan-puan. Tajuk dia, ada fardu kifayah ataupun ada sunnah yang pahala lebih besar daripada pahala fardu. Konsep umumnya, amalan fardu lebih besar daripada pahala sunat. Ataupun amalan fardu ain lebih besar daripada pahala fardu kifayah. Melainkan beberapa amalan yang dikecualikan oleh para ulama. Antaranya ialah tuan-puan, solat jemaah. Solat jemaah ini fardu kifayah tetapi lebih besar pahala berbanding lebih besar pahala dia berbanding dengan fardu ain. Maksud dia, walaupun fardu kifayah tapi pahala dia standing dengan fardu ain. Kenapa? Kerana dia bantu orang lain. Dia bantu orang lain menggugurkan kefarduan orang yang tak datang solat jemaah. Itu besar pahala dia. Baik, saya tuan-tuan, yang ketiga, last sekali, apa yang kita nak sebut sebelum kita masuk poin yang kedua. Kita nak sebut 2 poin saja malam ni. Yang keempat tuan-puan, kita sebut yang poin yang pertama tadi ada 4 benda. Pertama, kita kena tahu apa dia fardu kifayah. Yang kedua, kita kena tahu tuntutan fardu kifayah. Yang ketiga, kita kena tahu contoh. Dan keempat, kita kena tahu syarat untuk dapat pahala fardu kifayah. Ini paling penting. Baik, apa syarat tuan-puan untuk dapat pahala fardu kifayah? Dia banyak syarat. Pertamanya niat. Kena niat semata-mata. Ya, niat belajar ilmu fardu kifayah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Huraiannya kita akan dalam tajuk khusus. Baik, yang kedua apa dia? Yang keduanya ialah, syarat yang kedua ni paling penting. Syarat yang kedua mesti beres ataupun mesti lepas ilmu fardu ain. Kita nak belajar ilmu kedoktoran. Kita nak belajar ilmu matematik. Tak kira lah. Matematik apa? Kita nak belajar ilmu sains. Sama sains kedoktoran, sains, tak kira, biologi dan sebagainya, tak kira. Tak kisah tuan-puan. Tapi ilmu sains contoh. Boleh ke tidak? Boleh. Kerana dia ilmu fardu kifayah. Tetapi syarat dia mesti kita lepas tanggungjawab kita pertama. Mesti kita beres dulu ilmu fardu ain. Baru dapat syarat untuk dapat ilmu, dapat pahala fardu kifayah. Ini yang agak kita tengok hari ni tuan-puan, agak ramai yang skip. Ramai belajar ilmu kedoktoran memang cantik tuan-puan. Kita nak kena ada ilmu tabib, ilmu kedoktoran. Kita nak kena ada doktor. Sebab tu dalam kitab fiqh dia sebut ada istilah tabib yang adil. Kena ada tabib yang adil. Di dalam bab tayammum kena ada tabib yang adil. Baik, tapi kena ingat, kena ikut syarat. Pertama niat, yang kedua kena lepas ilmu fardu ain, baru dapat pahala fardu kifayah. Kita belajar ilmu kedoktoran tuan-puan, kita belajar ilmu hisab, ilmu matematik, sampai master dalam matematik. Dapat ke tidak pahala fardu kifayah? Fardu tu dah besar pahala dia tuan, berbanding dengan ilmu sunat. Berbanding dengan sunat, ilmu fardu kifayah besar lagi dengan level sunat. Walaupun dia lebih kecil level dia dengan fardu ain. Fardu ain lebih besar, tidak ada tandingan. Pahala fardu ain lebih besar, tidak ada tandingan. Tetapi kita nak dapat pahala kifayah besar walaupun rendah sedikit dengan fardu ain, kita nak dapat mesti lepas fardu ain. Nak belajar ilmu doktor, ilmu matematik, ilmu sains kemanusiaan, mesti kena lepas ilmu fardu kifayah, fardu ain. Mesti kena Allah. Mesti kena lepas basic dalam fiqh. Kena belajar basic ilmu fiqh. Kena tahu tata cara bersuci. Kena tahu tata cara sembahyang yang sempurna. Kena tahu basic bab muamalat. Kena tahu basic bab zakat ketika kita nak guna dia.
Jadi baru kita belajar ilmu fardu kifayah untuk dapat pahala fardu kifayah. Kita nak bantu dalam qaryah kita tidak ada seorang pun yang belajar ilmu matematik. Maka kita bangkit, kita bantu gugurkan kefarduan qaryah kita. Dalam qaryah kita ini, kita seorang saja yang belajar ilmu matematik, maka kita boleh bantu orang lain. Tetapi ingat, pastikan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Baik, saya tuan-tuan, terus kepada poin yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, maka dikatakan bahawasanya mengetahuikan barang yang jatuh. Ni dikatakan ni, kata sebahagian ulama. Maka dikatakan sebahagian ulama. Dalam kitab asal dia, tafadhol. Dalam kitab asal dia, wa qad qila, dan kata sebahagian para ulama, innal ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwali huwa bimanzilati at-ta'ami. Ini perumpamaan. Dan kata sebahagian para ulama, bahawasanya mengetahui, yakni belajar barang yang, ilmu yang jatuh, yang berlaku, ia ilmu itu atas dirinya pada sekalian kelakuan itu ditempati akan ilmu itu pada tempat makanan. Ini perumpamaan para ulama. Perumpamaan kita belajar ilmu fardu ain. Kita belajar ilmu fardu kifayah. Ulama nak umpamakan dengan pemakanan kita. Ulama nak umpamakan ilmu fardu kifayah itu, nak serupakan, nak umpamakan dengan konsep pemakanan dan sakit. Baik. Maka kata sebahagian para ulama, belajar ilmu, jadi barayan ilmu yang berlaku ia ilmu atas dirinya pada sekalian kelakuan, pada setiap masa. Ini ilmu hal. Belajar ilmu ilmu mana? Ilmu yang diperlukan, yang berlaku. Ilmu yang diperlukan ke atas dirinya pada sekalian kelakuan, pada setiap masa. Setiap masa kita perlu ilmu tu. Ni. Kita belajar ilmu yang diperlukan setiap masa, setiap ketika. Contohnya, setiap masa kita perlu tahu siapa Tuhan kita. Tak boleh skip tengah jam pun tak boleh. Kena beriman setiap masa. Dan kita nak belajar ilmu yang kita perlukan ketika kita nak basuh kencing. Ilmu tata cara bersuci. Ilmu tata cara istinja. Itu dipanggil mengetahui ilmu hal. Kata para ulama, mengetahui ilmu yang diperlukan setiap masa itu menepati ataupun diumpamakan atau menepati. Diumpama akan ilmu itu seperti makanan. Ulama kata kita belajar ilmu hal, kita belajar ilmu fardu ain, kita belajar ilmu yang diperlukan setiap saat dan ketika, seolah-olah ilmu itu menepati ataupun seperti makanan kita. Makanan itu tuan-tuan, ada makanan asasi dan ada makanan tambahan. Makanan asasi ini makanan keperluan kita. Nak kena makan, tak makan, lapar kita. Makanan asas. Makanan asas yang diperlukan. Kalau dalam bab pemakanan ni tuan-puan, kalau kita belajar dalam bab sains pemakanan, kita panggil, kita perlukan setiap hari badan kita kena kenal pasti keperluan asas badan kita. Kita ambil keperluan asas dan kita kurangkan keperluan tambahan. Dan kita hilangkan ataupun kita tinggalkan terus bukan keperluan dia. Jadi kita kena kenal. Sebab tu kita kena tahu asas. Sebab tu para ulama dulu, kenapa Al-Imam Nawawi mengarang kitab At-Tib Nabawi. Mengarang ilmu pemakanan yang dirintis oleh Nabi. Nabi ni tuan-puan, dia doktor, dia tabib. Nabi ni dipanggil tabib, dipanggil ahli doktor. Sebab tu Nabi tak pernah sakit. Nabi mati tanpa sebaran penyakit. Jangan kata penyakit biasa, jangan kata penyakit kronik, penyakit biasa pun Nabi tidak ada. Allah Ta'ala jaga. Sebab segala aktiviti Nabi, perbuatan Nabi itu
merupakan sunnah. Merupakan sunnah. Allah Ta'ala jaga dia. Sebab itu Nabi tidak ada sebaran penyakit kronik maupun penyakit biasa tidak ada pada Nabi. Nabi sihat sampai mati. Walaupun ulama menceritakan Nabi ketika dia sakit, ketika dia mati, dia ada kesan sihir. Itu sihir. Sakit Nabi ni, Nabi masih ada kesan sakit apabila dia disihir. Bukan sakit kerana pemakanan, tapi sakit kerana faktor luaran. Faktor sihir itu tidak diambil kira. Tapi kita tuan-puan, majoriti kita hari ini, kita skip ilmu pemakanan yang diritis oleh Nabi, menyebabkan kita sakit berpunca daripada pengambilan pemakanan yang tak betul. Kita ambil pemakanan yang tidak diperlukan oleh badan kita. Kita kena ada asas, basic ilmu pemakanan asas. Apa badan kita perlu? Badan kita perlu air, badan kita perlu protein, badan kita perlu kompleks karbohidrat. Badan kita perlukan omega acid amino, omega essential omega. Ini antara asas-asas yang diperlukan. Jadi badan kita perlu. Jadi kita ambil kita ambil makanan yang diperlukan oleh badan kita. Maka anggap dalam ilmu hal ini, ilmu fardu ain tuan seolah-olah makanan. Baik, yang kedua. Apa lagi? Makanan ini tidak bagi tiap-tiap seorang daripada demikian itu, daripada makanan asas itu. Mesti tiap-tiap orang perlukan. Dan mengetahui barang yang jatuh. Barang ni ilmu fardu kifayah. Mengetahui ilmu fardu kifayah. Ini ilmu yang berlaku bukan pada setengah-setengah, bukan pada sebahagian daripada ketika itu. Bukan ilmu yang diperlukan setiap masa, tapi dia perlukan ketika diperlukan sahaja. Ketika diperlukan, kita nak guna dia. Itu dipanggil ilmu fardu kifayah. Bukan diperlukan sekarang. Bukan diperlukan setiap masa. Tidak. Itu dipanggil ilmu fardu kifayah. Ketika sakit perlu dia untuk merawat. Itu dipanggil ilmu fardu kifayah. Ketika sakit, maka perlu pada ilmu fardu kifayah. Maka ilmu fardu kifayah ini seperti ditempati seperti akan ilmu itu pada tempat ubat. Jadi ilmu fardu kifayah ni seperti ubat. Ilmu fardu ain seperti makanan. Dihajat diperlukan kepada ilmu fardu kifayah pada setengah daripada waktu. Jadi pada sebahagian waktu sahaja. Dan lagi. Dan mengetahui ilmu bintang itu, ilmu astronomi, ilmu falak. Ditempati akan dia seperti ilmu bintang itu pada tempat penyakit. Kalau ilmu kaji bintang, belajar dia seolah-olah tempat penyakit. Seolah-olah risiko, menanggung risiko untuk sakit. Kalau orang yang tidak ada asas, tidak ada ilmu usuluddin, belajar ilmu falak, belajar ilmu astronomi, belajar ilmu kaji bintang, boleh membawa kepada bahaya kepada diri dia. Bahaya kepada kepercayaan dia. Kenapa? Kerana dia tak faham. Dia tak belajar ilmu usuluddin, menyebabkan dia percaya 100% kepada bintang. Kepada kaji, kepada ramalan. Apa yang dia belajar. Ini bahaya. Ini dianggap sebagai penyakit. Maka belajar akan dia itu haram. Belajar ilmu kaji bintang itu, kalau orang tak lepas berdoai, haram. Kerana bahawasanya ilmu bintang itu memberi mudarat. Ilmu kaji bintang itu boleh memberi mudarat kepada sistem kepercayaan ataupun imam dia, akidah dia. Dan tiada memberi manfaat. Dan bermula lari daripada qada Allah Ta'ala dan qadarnya itu tidak dapat. Wallahu'alam. Baik, insyaAllah itu kita akan belajar dalam kelas akan datang, bulan akan datang. Itu dia nak hurai, baik berkaitan dengan mudaratan ataupun bahaya orang yang belajar ilmu falak, ilmu astronomi ataupun ilmu kaji bintang tanpa asas, tanpa ilmu usuluddin dan tanpa ilmu fiqh, membawa kepada bahaya kepada kepercayaan dia, kepada imam dia. Baik, kesimpulan poin kedua tuan-puan, kata sebagai para ulama nak buat perumpamaan sahaja. Antara dua bidang ilmu ini, ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah ini seperti makanan kita dan ubat kita. Kata sebagian ulama, perumpamaan ilmu fardu ain diperlukan setiap masa oleh manusia seperti makanan, dan ilmu fardu kifayah yang diperlukan pada masa-masa tertentu seperti ubat. Seperti ubat. Maksud dia,
Ubat ni bukan kita makan hari-hari tuan-puan, untuk kontrol. Ubat ini diperlukan ketika sakit untuk kita kontrol daripada penat. Dan ilmu kaji bintan seperti penyakit, seperti penyakit dan belajarnya adalah haram. Bagi orang yang tak lepas fardu ain, tuan-puan, belajar dia haram kerana dia boleh membawa kepada dia percaya kepada ramalan ataupun kajian tentang perjalanan bintan tertentu itu. Dia boleh membawa kepada total dia percaya tanpa dia sandar kepada qada dan qadar Allah. Macam orang panggil apa? Ilmu falak, tuan-puan, ilmu astronomi ni, ramalan kaji cuaca. Itu ramalan sahaja. Dia mesti sandarkan kepada qada dan qadar Allah. Dia mesti kenal Allah Ta'ala. Dia mesti percaya, dia mesti ada ilmu usuluddin yang mantap. Mesti kenal, mesti faham tentang qada qadar mantap dulu, baru dia boleh belajar ilmu astronomi ataupun ilmu kaji bintan ataupun dipanggil ilmu falak. Tentang ramalan-ramalan kaji cuaca dan ramalan-ramalan akan datang, ramalan berlakunya gerhana, ramalan akan berlakunya gerhana bulan, gerhana bintan, gerhana matahari dan sebagainya. Bahaya sekiranya dia tidak ada ilmu usuluddin, menyebabkan dia percaya 100%. Kok mana pun akan berlaku kaji, akan berlaku gerhana matahari. Tiba-tiba tak berlaku gerhana matahari. Dia kena ada sandaran dan hubung kait dengan dengan ilmu usuluddin. Kena mantap, kena belajar ilmu usuluddin dulu, baru dia boleh belajar ilmu astronomi. Wallahu a'lam, tuan-puan. InsyaAllah kita akan sambung dalam bulan depan huraian tentang ilmu contoh-contoh ilmu kefardu'ain. Dia akan bagi contoh di bawah tu. Belajar ilmu kedoktoran juga dia akan belajar, dia akan jelaskan di bawah tu. Dan juga ilmu kaji bintan, dia akan bagi contoh di mana bahayanya belajar ilmu ramalan cuaca ini. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada tuan-puan yang memeriahkan slot kita pada malam ini, dan terima kasih banyak kepada pihak penganjur, kepada Abang Zaki, Ustaz Pendi dan seluruh kawan-kawan daripada Puncak Alam, seluruh ahli jawatan kuasa Surau Haji Ismail Puncak Alam. Terima kasih banyak kerana memberi laluan kepada saya pada malam ini untuk mengisi slot kita taklim muta'alim. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keberkatan ilmu dan juga keberkatan harta benda kita, anak isteri kita, dan paling penting keberkatan umur kita, insya-Allah, tuan-puan. Mudah-mudahan apa yang kita belajar, apa yang kita sharing pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaat. Paling penting, tuan-puan, apa yang kita dah faham, sebarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita boleh bantu selamatkan orang lain, tuan-puan. Terkadang orang lain bagus dia nak belajar ilmu keduniaan. Sebenarnya tak timbul ilmu keduniaan. Ilmu fardu kifayah itu kita boleh jadikan ilmu akhirat. Tak tepat sebenarnya kita panggil ilmu dunia. Ilmu dunia itu sekiranya dia jadi dunia. Betul juga ilmu dunia, tapi sekiranya kita dunia itu, kenapa kita panggil ilmu dunia, tuan-puan? Kenapa? Kerana tidak ada pahala di akhirat. Perbuatan dia itu tidak ada pahala di akhirat. Apa saja profession, tuan-puan, di dunia tak akan dapat pahala di akhirat, maka kita panggil itu adalah aktiviti dunia. Itu adalah aktiviti dunia, pekerjaan dunia, amalan dunia. Walaupun level dia fardu kifayah, pekerjaan dia itu termasuk fardu kifayah, nak bantu orang lain, gugur kefarduan, orang lain tak ada buat di kampung dia seorang je buat, tapi tak ada, tak ikut flow dia, tak ikut dia punya syarat dia. Syarat pertama tak niat, syarat kedua pula tak lepas fardu ain. Tak akan dapat pahala fardu kifayah. Jadi paling penting, tuan-puan, kita kena perbetulkan mindset. Kadang-kadang orang apabila kita tengok dia tengok kawan-kawan kita buat kerja, kita kata pulun dunia. Jangan. Kerana dunia rupa dunia tapi boleh jadi akhirat. Ni para ulama sangat tekankan. Kita jangan duk terikut-ikut dengan trend semasa, tuan-puan. Terikut-ikut dengan gaya yang ditinggalkan oleh penjajah. Ni orientalis. Orientalis ni dia pecah perintah. Dia pecahkan ada dunia, ada akhirat. Kerja dunia. Tak nampak orang pulun dunia, nampak orang pulun dunia, kita kata pulun dunia. Lebih lupa dah akhirat. Walhanya urusan dunia dia itu sebenarnya termasuk urusan akhirat. Berapa ramai para wali-wali Allah dulu, kita baca sejarah, tuan-puan, majoriti wali Allah dulu, dia akan cover diri dia. Dia tak nak orang kenal dia, dia cover diri dia dengan aktiviti dunia.
Tapi adakah jadi dunia aktiviti dia? Tidak. Tidak jadi dunia. Tapi itulah aktiviti akhirat. Kata Tuan Guru Haji Cik, tuan-puan, kata Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi, ramai di kalangan wali-wali Allah memilih profession bisnes perniagaan. Sebab itulah Tuan Guru Haji Cik sangat berpesan. Selalu dia pesan kepada kita, berhati-hatilah dengan orang-orang tua yang berniaga di tepi-tepi jalan. Jangan hina dia, jangan pandang lekeh kepada dia. Terkadang dia wali Allah. Ini wali-wali Allah, dia pilih aktiviti yang biasa. Aktiviti yang orang tengok biasa, orang tengok hina, orang tengok biasa, orang tengok dunia. Sebab dia nak cover diri dia. Supaya tak kena. Dan ingat, aktiviti itu merupakan akhirat. Bisnes dia itu jadi akhirat. Kenapa? Kerana dia ikut peraturan, ikut syarat-syarat yang ditetapkan. Dia ada niat yang bagus. Lepas tu, setiap amalan bisnes dia ini, fundamentalnya, asasnya, berpaksikan kepada sistem muamalat. Untuk beramal dengan muamalat. Jangan belajar teori saja. Orang lain buat muamalat ni, bagi dekat orang lain. Kita hanya belajar dalam kitab teori saja. Itu bahaya juga. Kita kena ada praktikal di lapangan. Muamalat kita kena ada praktikal di lapangan. Orang ada satu ni penutup tuan-puan, penutup. Masa dah lebih. Penutup. Sebagai motivasi kepada kita supaya kita jangan terikut dengan rentak orang. Rentak orang kata pulung dunia. Dunia tu pulung. Ada seorang tua ni, orang tua ni, dia orang special. Dia wali Allah. Orang tua ni dia meniaga jual tepi jalan. Kalau di Mekah main ramai, Tuan Guru Haji Cik selalu sebut. Dia kata dia pergi di Mekah, dia tengok yang jual kasut tepi jalan, ramai wali Allah. Tengok Tuan Guru Haji Cik dia kenal. Orang yang wali saja kenal wali ni. Ada satu kisah kawan saya sebut, Habib Omar, tuan-puan. Habib Omar ni masih sihat sampai sekarang. Habib Omar yang selalu datang di Malaysia tu. Habib Omar ni saya lupa. Kawan saya cerita tu yang belajar kat sana, belajar dekat Habib Omar. Hari Sabtu ke hari Jumaat dia ada kuliah perdana di pondok dia. Jadi semua orang luar datang. Ini jadi trend. Sama kita, pondok-pondok kita pun mingguan dia akan ada. Tuan Guru buka open untuk public. Datanglah siapa nak datang. Jadi setiap hari, saya lupa, Jumaat atau hari Sabtu, setiap kuliah umum Habib Omar, akan ada seorang tua ni yang buka kedai, tapi sebelum masuk ke pondok, ke dalam tempat kuliah tu, dia buka kedai tepi. Buka kedai tu tak silap kedai kasut ke kedai apa, saya lupa dah kawan saya cerita. Dan specialnya, orang tua ini, apabila Habib Omar berjalan nak masuk mengajar, Habib Omar akan, kalau ada orang tua ni, Habib Omar akan berhenti, akan pergi bertemu orang tua dan cium tangan. Jadi anak murid kepada Habib Omar akan tengok kelakuan tuan guru dia ini, akan melihat kelakuan tuan guru dia ni. Anak murid kenal siapa pak cik tua itu berdasarkan kepada kelakuan yang dilakukan oleh Habib Omar. Habib Omar meraih dan memuliakan sehingga cium tangan. Habib Omar ni, ya Allah, Masya Allah tuan-puan, hebat, seorang ulama besar. Dia wali Allah. Kita tak berani nak mengaku wali, kita bukan wali. Tapi dia ni seorang ulama besar, orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kenal siapa pak cik tua tu. Orang yang kenal tuan-puan wali, orang biasa tak kenal wali. Wali mengenal wali. Dia pergi kat pak cik tua ini, dia akan cium tangan, baru dia masuk mengajar. Dan anak murid ni boleh tahu gambaran siapa pak cik tua itu. Dan kita kena, anak murid Habib Omar ni akan meraihkan orang tua tu mengikut tuan guru dia meraihkan. Maknanya dia bukan orang biasa. Walaupun dia peniaga, duduk tepi jalan, nampak lekeh, nampak hina. Inilah yang didambakan oleh orang hampir dengan Allah. Dia tak nak orang puja dia. Dia tak nak orang pandang dia hebat. Biar orang pandang dia biasa cari makan dengan meniaga, cari makan jual kasut, Allah nampak lekeh. Itulah yang dia nak. Dia tak nak orang tengok dia hebat. Tak nak orang tengok dia, oh Masya Allah hebat. Tak nak. Dia suka orang orang tengok dia down. Orang panggil apa? Pandang dia rendah. Pandang rendah itu yang didamba, yang diimpikan oleh para wali Allah. Macam kita dah nak kerja-kerja. Sebab apa nak kerja hebat? Supaya orang pandang hebat. Itu jauh kita. Jauh beza kita dengan wali Allah. Wali Allah ini kenapa dia memilih profession kerja-kerja biasa-biasa ini? Kalau kambing, kerja meniaga, jual tepi jalan, tuan-puan. Cuba kita meniaga tepi jalan. Apa orang pandang tuan-puan? Apa pandang kita? Buka kedai tepi jalan. Buka apa nama ini? Macam saya dulu tuan-puan, sekarang ni dah lama lah. Saya dulu keluar pondok tu meniaga
expo mana pergi buka kedai. Orang panggil apa tu, pasar pagi buka kedai. Apa nama lagi? Expo besar-besar pergi buka kedai. Apa tengok orang tengok pandang kita tuan-puan? Orang pandang sebelah mata je. Orang pandang baki duit pun kalau RM1 tu pun lempar je macam tu je. Ada tuan-puan. Orang betapa hinanya. Kadang-kadang baki duit ni ada yang orang berakhlak bagus tu, dia bagi duit bagus lah. Tapi kadang orang kurang akhlak ni tuan-puan, dia bagi macam tu je. Lempar seolah-olah nak lempar je, hulur duit. Nampak hina bagi dia. Peniaga ni bagi dia hina. Inilah yang didambakan oleh para ulama kita. Wallahu a'lam tuan-puan. Itu iklan panjang lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا من حيث لا أحتسب رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum ya karim. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Abang Mamak, Jami, Abang Mak kita, Ustaz Fendi, Abang Zaki, Puan Farahiyah, okey, Puan Fairuz, Abang Rashidi pun ada, Puan Khalijah. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.